Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Puan Hafsah binti Muhammad Noor selaku Jawatankuasa OBE bagi Jabatan Kejuruteraan Mekanikal ingin memberi taklimat berkaitan pelaksanaan OBE dalam PDP bagi program Diploma Kejuruteraan Mekanikal di Pusat Pengajian Diploma UTHM. Okey, apakah itu PDP? PDP ialah pengajaran dan pembelajaran. Tujuan taklimat ini diberi kepada pelajar adalah untuk meningkatkan pemahaman pelajar tentang konsep OBE yang mana pelajar mungkin akan kerap mendengar perkataan tentang PEO, PLO, CLO dan juga LOD sepanjang kuliah ataupun semasa awal kuliah pensyarah ada terangkan dalam lecture plan. Okey, yang kedua kita nak memberi pelajar pemahaman tentang penjajaran konstruktif kursus iaitu pentafsiran yang berlaku dalam OBE. Ini adalah perkara yang akan saya terangkan dalam taklimat itu. Yang pertama, pengenalan OBE, konsep asas OBE. Okey, yang kedua, amalan OBE dalam program DAM. Kita akan beri pengenalan tentang PEO, PLO, CLO dan juga LOD bagi program DAM. Yang ketiga, penjajaran konstruktif kursus. Kita akan lihat bagaimana pelaksanaan penilaian berlaku sepanjang kursus. Dan yang terakhir, CQI bagi program. CQI bagi program DAM. Okey, yang pertama kita akan lihat pengenalan OBE. Okey, OBE ialah Outcome Based Education, iaitu pendidikan berasaskan hasil. Semasa awal semester, sebelum kita mulakan pembelajaran sesuatu kursus tu, biasa pensyarah dia kena tahulah apa yang dia nak student dia pelajari dan macam mana cara dia nak student tu pelajari subjek yang dia akan ajar. Dan biasanya pensyarah dia akan cari cara yang terbaik untuk dia bantu pelajar untuk mempelajari kursus yang dia akan ajar. Dan macam mana pula pensyarah ni dia nak tahu apa yang pelajar tu dah pelajari sepanjang semester. Jadi bila kita ada OBE ni, kita boleh melihat faktor-faktor yang pensyarah tu nak tahu tadi. Sebab OBE adalah satu kaedah membangunkan kurikulum dan dia adalah satu teknik pengajaran yang memfokuskan kepada apa yang pelajar ni boleh buat selepas mereka diajar. Hasil pembelajaran ini akan menghasilkanlah pengetahuan, sikap dan juga kemahiran yang bakal diperolehi pelajar setelah tamat pengajian dan ianya boleh diaplikasikan dalam kerjaya pelajar nanti. Okey, jadi bagaimana OBE ini berlaku? Yang pertama, berdasarkan yang pernyataan hasil pembelajaran, kemudian kita akan lihat yang kedua aktiviti pembelajaran dan yang ketiga adalah melalui penilaian. Okey, OBE ini dia asasnya ada 4 proses lah. Nanti kita akan lihat yang pertama perancangan, kedua pelaksanaan, ketiga pemantauan dan yang akhir dia akan ada penilaian. OBE adalah pendekatan yang memfokuskan kepada keberhasilan, iaitu pencapaian pelajar yang boleh diukur, terbukti dan boleh dipertingkatkan. Okay, kurikulum OBE dia mempunyai PEO, PLO, CLO dan juga CQI. PEO ni adalah objektif pendidikan program, PLO adalah hasil pembelajaran program, CLO ialah hasil pembelajaran kursus, CQI adalah peningkatan kualiti berterusan. OBE ini berorientasikan objektif dan hasil, di mana setiap objektif dan hasil yang dinyatakan boleh diakses dan di-evaluate. Kenapa kita nak guna pakai OBE? Okey, sebabnya wujud kebimbangan yang mana sistem pendidikan sebelum ini dia tak benar-benar menyediakan pelajar
untuk alam pekerjaan dan juga kehidupan. Jadi bila kita guna pakai OBE, dia adalah measurable curriculum. Kita boleh ukur dia, kemudian kita nak pastikan program kita benar-benar menyediakan pelajar kita untuk job market dekat luar. Kita tahu apa keperluan industri dan juga komuniti, jadi kita akan sediakan mengikut keperluan yang dikehendaki. Okay, kemudian kita ada accredit program. Ini pula kita tahu bila mana sesuatu program tu diakreditasi, ini bermakna kurikulum dan kualiti program telah dinilai untuk memenuhi piawaian profesion tertentu. Okey, dalam slide kita boleh lihat konsep mudah untuk memahami OBE. Okey, awak boleh nampak pelan proses pembelajaran OBE yang berlawanan dengan pelan pengajaran traditional education. Okey, kalau dulu TE ataupun traditional education, kita menggunakan konsep teacher centered learning. Semua pensyarah yang bagi. Dia ada keburukan dia lah. Okay, sekarang kita dah beralih kepada konsep OBE iaitu student centered learning. Okay, kelemahan TE ni, graduan dia tak benar-benar bersedia kepada alam pekerjaan. Dia dah biasa disuap. Okay, jadi kurang penekanan kemahiran insaniah ataupun soft skill yang diperlukan dalam alam pekerjaan tu dia kurang. Dia tak boleh betul-betul kita polish groom dia. Contoh macam kemahiran komunikasi, kemahiran perhubungan sosial, teamwork. Okay, nanti kita akan lihatlah PLO lain. Okay, kalau compare dengan OBE yang bahagian flow bawah ni, awak boleh nampak kita memilih dulu outcome yang kita ingini. Kita akan pilih terlebih dahulu, kemudian barulah kita bina struktur kurikulum. Jadi kita tahu keperluan dekat luar tu macam mana, kita akan bina kurikulum berasaskan keperluan dekat luar. Okey, kemudian kita akan buat pemilihan bahan pengajaran dan juga pembinaan pentaksiran assessment yang mana akan menyokong kepada outcome yang dipilih. Okay, selepas selesai tu kita akan buat proses CQI untuk penambahbaikan bagi semester seterusnya. Jadi kita tahu keperluan luar, kita akan improve pada kita punya sistem. Seterusnya kita akan lihat struktur OBE. Okey, kita ada CLO. CLO ni berlaku sepanjang awak mengambil program diploma lah. Maknanya dia akan dinilai pada setiap kursus ataupun setiap subjek yang awak akan ambil. Dan outcome-nya kita boleh lihat pada PLO dan juga PEO. Okay, PLO ini kita boleh ukur bila mana awak dah selesai semua kursus dan juga subjek awak tu. Okay, dah selesai, awak nak graduan, kita boleh lihat. Okay, PLO 1 berapa persen pelajar ni dapat. Kita ada 12 PLO yang kita akan ukur. Okay, yang kedua, kita ada PEO. PEO pula kita akan ukur selepas 3 ataupun 5 tahun awak graduate daripada program diploma kita. Okey. Okey, yang first kita tengok CLO. CLO ni course learning outcome. Kursus ataupun awak lebih familiar sebut dia sebagai subjek lah. Dia kursus subjek yang pelajar ambil. Contohnya kursus taktik, sains bahan. Okay, kalau awal-awal semester tu pelajar akan lihat pensyarah, dia akan kongsikan lecture plan. Dalam lecture plan awak akan ada penerangan tentang CLO bagi kursus yang awak akan ambil. Okay. Dalam lecture plan juga ada nyatakanlah apa yang pensyarah nak nilai pensyarah nak nilai pelajar daripada awal semester hingga akhir semester. Di sini pelajar boleh lihat lecture plan bagi kursus statik yang mana pelajar boleh lihat pada item nombor 7. Di sini kita ada menyatakan apakah CLO bagi kursus statik. Apa yang perlu dicapai di akhir kursus ini. Okey.
Untuk CLO bagi statik kita ada 3 CLO. Yang pertama melibatkan LOD1, PLO1 dan juga C3. Ini adalah berkaitan dengan knowledge. Okey, kemudian untuk CLO2 kita ada LOD10, PLO1 dan P3. Okey. Yang ini berkaitan dengan numeracy skill. Dan yang terakhir untuk CLO3 dia berkaitan dengan LOD16, PLO6, A2 berkaitan dengan professionalism. Okey. Kita boleh lihat dekat item 8 pensyarah akan mappingkan di mana kita akan access CLO1, CLO2 dan CLO3. Okey. Yang ini dia dah nyatakanlah untuk CLO1 kita akan access pada quiz, test dan juga final exam. Untuk CLO2 pada assignment dan juga project report. Dan yang terakhir CLO3 pada project presentation dan juga peer assessment. Okey, di samping itu awak boleh lihat pembahagian markah bagi setiap assessment yang dah dinyatakan di atas. Okey, kita akan pergi kepada bahagian assessment. Okey, bahagian assessment kita adalah continuous assessment dan juga final assessment yang mana pembahagian markah adalah 50% untuk continuous assessment dan 50% untuk final assessment. Okey. Pada bahagian yang dinyatakan quiz, test 1, test 2, assignment, project, group project dan juga final examination, awak boleh lihat CLO yang terbabit bagi awak boleh lihat CLO yang terlibat bagi assessment itu dan juga pemarkahan bagi setiap. Seperti yang diterangkan pada outcome tadi, selepas tamat program, iaitu bila awak dah bergraduan, semua kursus telah selesai. Jadi PLO ini kita boleh ukur bagi setiap pelajar melalui sistem OBE system. Okey. Yang dalam SMAP pelajar boleh lihat CGPA. Sistem OBE system ni dia akan keluarkan peratusan markah bagi 12 PLO untuk setiap pelajar. Okey, untuk PEO pula kita akan ukur 3 hingga 5 tahun kemudian selepas pelajar keluar bekerja. Okey, kita akan keluarkan survey untuk pelajar menjawab soalan-soalan. Okey, yang ini pelajar kena bantu yang mana staf akademik telah sediakan platform group official dalam WhatsApp mengikut kohort. Okey, jadi bila awak dah tamat pengajian, jangan keluar daripada grup WhatsApp tu sebab kita jadikan platform WhatsApp tu untuk kita berhubung dengan pelajar selepas pelajar tamat belajar. Ini gambaran mudah untuk pelajar lihatlah proses bagaimana daripada CLO, PLO dan juga PEO. Okey, CLO kita ukur bila awak tamat kursus. Maksudnya awak habis semester, habis belajar satu subjek tu. Okey, kemudian PLO pula bila dah graduan, tamat program. Okey, jadi semua kursus tadi yang mana pencapaian PLO ni kita akan gabungkan. Kita akan nilai daripada PLO 1 hingga PLO 12 bagi setiap pelajar. Kita ada sistem yang kata untuk monitor PLO ini yang kita panggil sebagai OBE system. Ini jawatankuasa OBE yang akan boleh akses. Okey, manakala PEO pula dia diukur selepas 3 hingga 5 tahun pelajar graduan. Yang tadi saya dah pesan, grup WhatsApp yang kita create tu kalau boleh kita jangan live selepas awak dah tamat. Kita akan keep contact melalui WhatsApp tadi. Okey? Dan CLO, PLO, PEO ni adalah sejajar dengan misi dan visi universiti kita. Ini adalah perkaitan antara visi, misi, PAI, PEO, PLO dan CLO. Yang tadi kita kata CLO banyak-banyak subjek tu. Yang inilah CLO bagi setiap kursus ni kita akan gabungkan. Kita akan rumuskan dalam PLO 1 hingga PLO 12 tadi. Okey, ni dia punya flow naik ke atas. Kita akan lihat apakah assessment tool bagi menilai CLO, PLO dan juga PEO.
Okey, yang first sekali saya akan terangkan CLO lah sebab yang ini lebih mudah. Kita memang sedang menjalani ataupun pelajar memang sedang dinilai CLO-nya. Okey, CLO ni kita nilai sebenarnya contohlah kita ada satu kursus, kita letak 100% markah. Jadi dekat 100% markah ni dia bukanlah 100% terus dekat final exam, betul kan? Jadi ada pembahagian-pembahagian sama ada dalam kuis, ujian, dia punya assignment, kadang-kadang kita ada projek. Ini contohlah kalau kognitif, kognitif ada kuis, test dan juga final exam. Psikomotor kita ada macam contoh assignment, lab, workshop dan juga projek. Untuk efektif pula kita ada lab, workshop dan juga projek. Okey, ini memang pelajar dah jelas. Okey, sekarang bila pelajar dah graduan, iaitu pelajar dah selesai 91 kredit subjek, jadi kita akan tengok macam mana PLO. PLO ni, bila pelajar dah graduan, pelajar perlu jawab exit survey untuk kita dapat feedback balik daripada pelajar. Okey, kemudian kita ada dapatkan juga daripada employer dan juga industrial survey. Daripada AIC, stakeholder, and then ada fundamental exam. Kita ada CLO, PLO, assessment yang boleh diperolehi daripada OBE system. Okey, yang terakhir PEO. PEO ni kita akan cari awak semula selepas 3 hingga 5 tahun lepas awak graduan. Okey, kita akan keep contact, kita akan buat tracer study. Kita nak tengok macam mana student selepas 3 ataupun 5 tahun kemudian. Kita buat juga survey dekat employer dan juga alumni, industry advisor, komiti kita, IAC kita ni lah, dan juga stakeholder. Stakeholder ni terdiri kadang-kadang daripada ibu bapa, pihak-pihak yang berkepentingan pada program kita. Exit survey, tracer study ni pun soalannya mudah lah, cuma mungkin ada soalan yang banyak yang biasanya kita just jawab ya atau tidak. Mungkin ada penilaian yang perlu ada indikator 1, 2, 3, 4, setuju, tidak setuju. Ini yang kita nak dapatkan feedback balik lah daripada kita punya pelajar. Okay, yang tadi stakeholder tu mungkin kita boleh katakan dia terdiri daripada student kita juga, alumni, staff, community group, industri, termasuk profession daripada government. Jadi benda ni penting lah sebab apa? Macam kata tadi itulah kita nak dapatkan balik feedback dari luar untuk kita apply balik dekat dalam UTHM. Kita nak tahu apa keperluan daripada industri, sesuai tak dengan subjek yang kita ajar ni, ada hubung kait ke tidak. Jadi macam apakah teknologi atau penekanan yang perlu kita terap ataupun apa yang perlu kita murnikan balik kita punya program. Amalan OBE dalam program DAM. Okey, jadi untuk pengetahuan pelajar lah, kalau kita tanya apa nama program awak, jadi kena tahu program kita adalah program Diploma Kejuruteraan Mekanikal atau nama singkatannya DAM. Jadi program ni aim dia kita nak lahirkan graduan yang berkebolehan untuk memenuhi keperluan tenaga mahir dan pakar negara dalam bidang kejuruteraan mekanikal. Sama ada dekat sektor awam, swasta ataupun awak boleh bekerja sendiri. Selain daripada tu, program ini juga kita nak sediakan pelajar yang boleh menyambung pengajian dekat sarjana muda, sama ada dekat IPTA, IPTS ataupun dekat luar negara. Okey, apa itu PEO? PEO ni singkatan bagi Program Educational Objective. Okey, dia adalah matlamat khusus yang align dengan misi dan visi universiti. PEO ni pula dia adalah responsif dengan interest dari pihak berkepentingan program iaitu stakeholder kita dan dia menerangkan pencapaian yang diharapkan oleh graduan dalam kerjaya dan kehidupan profesion mereka selepas beberapa tahun tamat pengajian. Yang tadi stakeholder ni dia adalah pihak yang berkepentingan terhadap program kita
sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. Okey, contohnya tadilah ada yang daripada industri, majikan-majikan, penaja-penaja, yang menaja program lah, pensyarah, pelajar, alumni, masyarakat setempat. Bagi program DAM, kita ada 4 PEO. PEO yang pertama, mengaplikasi teori, teknik, kemahiran dan pengetahuan praktikal untuk membantu dalam menyelesaikan masalah kejuruteraan mekanikal yang sebenar. PEO kedua pula, menyelesaikan isu kejuruteraan mekanikal secara profesional dan beretika dalam masyarakat dan persekitaran. PEO ketiga adalah berkomunikasi secara berkesan dengan profesional dan komuniti dalam menyelesaikan isu kejuruteraan mekanikal. Dan yang terakhir sekali, PEO 4, amalkan pengurusan dan keusahawanan melalui pembelajaran sepanjang hayat dalam kerja individu dan organisasi. Dan setiap PEO ni kita mempunyai KPI masing-masing. PLO pula adalah Program Learning Outcome, hasil pembelajaran program. Kita ada 12 PLO. Okay, PLO ni adalah pernyataan yang menerangkan perkara yang diharapkan pelajar tahu dan boleh laksanakan atau boleh capai dari segi pengetahuan, kemahiran dan sikap semasa tamat pengajian. PLO ini mestilah dia berteraskan keperluan pihak stakeholder sama ada KPT, MQF, MQA, jadi ataupun badan akreditasi, MQA, ETAC dan juga badan profesional seperti BEM. Okay, PLO dia berpandukan standard atau manual seperti ETAC standard 2020 dan juga MQF version 2. Okay, once awak dah grad, dah ada degree, kena daftar BEM ni. Lulusan universiti dia wajib untuk mendaftar sebagai graduate engineer jika dia nak mengambil ataupun dia nak bekerja sebagai jurutera siswazah, graduate engineer kemudian harilah. Okay, ini adalah 12 PLO bagi program Diploma Kejuruteraan Mekanikal. Yang pelajar boleh lihat PLO 1 Knowledge, PLO 2 Problem Analysis, PLO 3 Design or Development of Solution, PLO 4 Investigation, PLO 5 Modern Tool Usage, PLO 6 The Engineer and Society, PLO 7 Environment and Sustainability, PLO 8 Ethic, PLO 9 Individual and Teamwork, PLO 10 Communication, PLO 11 Project Management and Finance, PLO 12 Lifelong Learning. Setiap PLO dia mempunyai LOD yang lebih spesifik. LOD ni Learning Outcome Domain. Okay, contohnya awak boleh lihat PLO 1 yang berkaitan dengan knowledge. Kita ada LOD 1 dan juga LOD 10. LOD 1 ni knowledge, LOD 10 adalah numeracy skill. Okay, pelajar boleh lihat dalam jadual ini LOD bagi setiap PLO. Berikut adalah senarai 19 LOD untuk rujukan pelajar. Dalam tabel ni ada daripada LOD 1 hingga LOD 19. Okay, jadi persoalannya, apakah jenis pelajar yang dijangka akan terhasil daripada OBE yang kita dah dengar tadi kan? Okay, first, pelajar dijangka akan boleh melaksanakan tugasan yang lebih mencabar. Compare sebelum ini, kita lihat pelajar lebih menghafal dan menghasilkan semula apa yang diajar. Okay. Yang kedua, pelajar seharusnya akan dapat contoh menulis proposal projek, menamatkan projek, menganalisa kajian kes, kemudian dia boleh menunjukkan kebolehan berfikir, melaksanakan kajian dan membuat keputusan berdasarkan penemuan. Okay. Yang terakhir, selain daripada tu, kita harapkan pelajar kita akan lebih kreatif. Dia boleh melaksanakan analisis dan sintesis maklumat, merancang dan membina tugasan dan juga bekerja sebagai satu pasukan
dan sebagainya mengikut keperluan PLO kita. Yang ketiga, penjajaran konstruktif kursus. Okay, jadi apa yang dimaksudkan dengan constructive alignment ni kita akan lihat dekat slide seterusnya. Penjajaran konstruktif kursus ni dia adalah satu idea reka bentuk mengajar unit baru ataupun kursus baru di mana ia menjawab persoalan bagaimana penyampaian dan penaksiran bagi merealisasikan CLO kursus, iaitu apa yang pelajar patut ataupun boleh lakukan di akhir pengajaran. Okey, dekat sini kita akan lihat apakah CLO dan domainnya yang tadi kita dah tengok PLO dan LOD tadi. Kemudian pensyarah dia akan fikirkan cara untuk delivery setiap CLO ini. Kemudian pensyarah akan fikirkan bagaimana untuk mencapai hasil outcome tersebut. Okey. Seterusnya, bagaimana penyampaian dan penaksiran untuk merealisasikan CLO kursus tadi. Pensyarah dia akan fikirkanlah apa yang pelajar patut ataupun yang boleh pelajar lakukan di akhir pengajaran. Dan yang pensyarah juga dia akan fikir bagaimana boleh capai hasil atau outcome tersebut. Okey, seterusnya kita akan lihat apa kesan unaligned course dan juga aligned course. Kita kalau boleh kita nak achieve aligned course lah. Okey. Kedua-dua ni kita boleh nampak dengan jelas. Pensyarah ni kalau boleh kita berhasrat pelajar yang kita ajar ni, contohlah kita nak dia boleh explain, kita nak dia boleh relate balik apa yang kita ajar dengan dunia sebenar nanti. Kemudian dia boleh provekan ataupun dia boleh apply balik knowledge yang kita ajar. Okey. Tetapi kalau kita lihat dekat unaligned course ni, apa yang berlaku pada kaedah assessment dan juga student activity, kita hanya mampu lahirkan pelajar yang boleh memorize dan juga describe. Ada yang benda kita tak boleh nak achieve. Okay, jadi kat situ kita boleh nampaklah pelajar dia tak boleh nak relate, dia tak boleh nak prove ataupun dia tak boleh apply knowledge yang kita dah beri. Kita tak nak berlaku perkara macam ni. Jadi kalau boleh, bila kita ada align course ni, pensyarah dapat memastikan aktiviti pembelajaran dan penilaian bersesuaian dengan hasil pembelajaran yang kita hasratkan. Hasil pembelajaran kursus iaitu CLO. Okay, kalau kita baca kat sini, CLO setiap kursus mempunyai penghubung kait dengan PLO. Pernyataan CLO meliputi aspek kognitif, afektif dan juga psikomotor yang perlu dicapai di akhir setiap kursus yang diambil oleh para pelajar. Nanti awak boleh check dekat dalam lecture plan tu, dekat hujung tu dia ada nyatakanlah awak punya CPA tu yang mana. C3, A2, tu dia punya level taksonominya. Okey, kita tengok apa itu kognitif. Kognitif, dia merangkumi pengetahuan dan perkembangan keterampilan intelektual. Okey, yang kedua psikomotor. Psikomotor ni mencakupi gerakan fizikal, koordinasi dan juga kemahiran motorik, motor skill kita. Dan yang terakhir, efektif. Efektif ni dia mencakupi perasaan, nilai-nilai, apresiasi, antusiasme, motivasi dan juga sikap. Ni gambaran mudah untuk learning domain kognitif, psikomotor dan juga efektif. Kognitif ni knowledge dan thinking. Kemudian psikomotor melibatkan kemahiran yang mana melibatkan pergerakan fizikal, koordinasi dan juga motor skill. Dan yang terakhir kita ada efektif berkaitan dengan sikap dan juga tingkah laku. Ini adalah contoh assessment bagi domain kognitif, psikomotor, efektif. Okey, contoh yang tadi kita dah terangkan, kognitif biasanya kita nilai melalui quiz, test, final exam ataupun case study. Okey, ada yang kita berlaku secara individu dan ada yang berlaku secara
dalam kumpulan. Okey. Yang untuk psikomotor biasa melibatkan lab, workshop, assignment, projek. Ini pun sama juga, ada masa kita buat secara individu dan ada masa kita nilai melalui ataupun secara dalam kumpulan. Yang kalau kata efektif ni, dalam assignment, projek dan juga presentation. Pun sama juga dia punya proses, kita akan nilai melalui individu ataupun secara dalam kumpulan. Dan setiap item ni kita ada cara kita evaluate sama ada melalui skema jawapan ataupun rubrik yang berkaitan dengan kognitif, psikomotor dan juga afektif. Okey, seperti yang saya dah tunjuk tadi, CLO statement e-lesson plan ni nanti awak boleh tengoklah bagi setiap kursus pada item nombor 7. CQI bagi program DAM, model CQI bagi penambahbaikan program ataupun kursus. Proses CQI merupakan satu keadaan yang perlu diwujudkan dalam setiap program akademik yang ditawarkan. Okey, sebab tu kita perlukan feedback dari stakeholder. Tujuannya untuk kita buat penambahbaikan. Kita perlu survey untuk lihat relevan ke program ini, apa yang perlu ditambah baik. Sebabnya sebagus mana pun kita bina kurikulum, one day kita tetap kena buat penambahbaikan untuk sesuaikan dengan keperluan industri dan juga komuniti kita. Okay? CQI boleh dilaksanakan dan dibuktikan dengan memberi satu laporan yang lengkap dengan data yang sah hasil daripada analisa pencapaian yang dilakukan. Dalam melaksanakan OBE, penambahbaikan atau semakan semula program akademik yang sedang dijalankan akan melibatkan semua elemen yang meliputi PEO, PLO dan juga CLO. Okay, ini adalah kitaran OBE. Mulanya daripada planning, kemudian implementation, ada proses monitoring dan last sekali ada dia punya assessment. Okay, jadi daripada dalam proses keseluruhan ni kita akan ada CQI. CQI inilah yang mana kita akan laksanakan pemurnian baik dari segi struktur kurikulum, silibus, PEO, PLO dan juga CLO. Career and Further Education Prospect. Okay, yang pertamanya kita boleh jadi penolong jurutera mekanikal ataupun teknologis yang melibatkan reka bentuk mesin, kita ada machine troubleshooting dan juga projek-projek yang boleh kata berkaitan dengan mechanical engineering. Kemudian kita ada juga bidang kerjaya yang boleh ke arah proses industri, assembly industry, engineering consultancy dan juga heavy industry. Okay, kita ada juga yang boleh berhubung dengan pelanggan untuk merancang, mengurus, mereka bentuk dan menyedia projek. Okay, jadi bidang ini dia mampu memberi titik tolak dalam menambah baik dan membaiki kualiti dalam kehidupan. Dan untuk education prospect, pelajar program DAM ni dia boleh melanjut pengajian dekat mana-mana program sarjana muda dalam teknologi kejuruteraan mekanikal dan juga kejuruteraan mekanikal. Ini adalah kesimpulan dan gambaran keseluruhan tentang OBE. Okey, jadi pelajar dah boleh fahamlah apa itu OBE filosofi dan juga pelajar boleh bezakan antara traditional education compare dengan OBE system. Yang mana OBE ni kita mengamalkan student centered learning. Kalau dulu traditional education dia mengamalkan teacher centered learning. Okay, ada terms-terms OBE yang pelajar perlu ambil tahulah seperti PEO, PLO, CLO, CIA, CA, CQI. Okay, dan pelajar juga boleh dapat gambaran macam mana daripada kurikulum tu dia kita design. Jadi macam mana learning and teaching method dan akhir sekali macam mana benda tu kita lakukan assessment. Okay. Sebelum saya akhiri taklimat, saya ingin mohon jasa baik pelajar-pelajar untuk masuk ke website JKM.
Okey, di dalam website JKM ini ada pelbagai info berkaitan dengan JKM dan juga program Diploma Kejuruteraan Mekanikal. Okey, yang mana saya minta pelajar-pelajar scroll di bahagian bawah bahagian e-handbook pelajar JKM. Okey, awak akan nampak kita ada e-handbook iaitu buku panduan pelajar sebanyak 84 muka surat. Okey, awak boleh buka. Dekat dalam ni kita ada pelbagai info untuk pelajar seperti siapa pensyarah anda, kemudian ada juga berkaitan dengan kurikulum program, sinopsis kursus, ada yang berkaitan dengan SMAP, e-project, ELI dan sebagainya. Okey, saya minta pelajar boleh buka dan baca untuk panduan sepanjang awak menjadi pelajar DAM. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.